Okay. First thing, hari ni kita punya seminar yang keempat. Sebenarnya hari ni saya just review balik semula balik nota kita. Nota yang saya bagikan dalam I discuss dalam minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12 Okay, so hari ni saya akan review sikit. Okay, dan lepas tu kita akan fokus on ada sesiapa yang nak buat presentation tak hari ni? Ada sesiapa yang dah siap dan nak buat presentation ke apa ke? Belum lagi, sir. Tak ada, sir. Tak ada Okey, manalah tahukah ada yang siap awal kan? Kan, ada yang siap awal kan. Jadi apa? Kalau nak buat presentation, saya pun dah prepare dah kot senarai nama ni kan. Mungkin saya boleh tandakan presentation dan sebagainya. Okey. Kita punya penghantaran assignment final kita akan berlangsung pada 18 hari bulan 7. Okay, maknanya macam saya sebut pada the last seminar, kita akan buat secara PowerPoint. Okay, dan kemudian masing-masing dah pilih tempat kan, dah pilih tempat yang dipilih lah untuk nak buat presentation berkenaan dengan tempat, hotel, tempat makan, aktiviti yang ada lah dekat kawasan itu Okay, jadi nasihat saya as a photographer, saya minta pilih gambar yang betul. Pilih gambar yang yang menjadikan presentation masing-masing tu lebih menarik. Okey, dan juga pilih gambar juga yang nampaklah ciri-ciri nilai-nilai estetik dia jangan main ambil je, pilih gambar yang ada nilai estetik dia. Kemudian nanti the ending list, pilih 5 keping yang the best picture, kemudian sila buat review dan juga sesi kritik Sesi kritik ni mesti ada 3 benda. Yang pertama adalah interpretation, mesti ada mechanical, mesti ada formalistic. 3 benda tu Okey. Jadi saya teruskan kepada kita punya presentation, saya punya presentation kelas kita ni. Okey, sebentar Okey. The first thing, okay, macam saya bagi tahu dekat nota yang saya bagi ni, saya tengok nota ni memang sangat bagus sebab dia bercerita berkenaan dengan the aesthetic of photography Kat sini telah dibincangkan secara lengkap Okay, jap. Saya rasa kita kena settlekan kawan-kawan masuk dulu kot. Okay, ada yang nak masuk lagi tak? Kelas? Ada ke ni semua? Macam tak cukup lagi saya, tapi tak tahu lah ada orang request tak. 19 orang ni. Sebab kalau saya dah start presentation nanti kan bila masuk dia mengganggu nanti kelas saya nanti. Kan? Jadi that's why sekarang ni dapat 17. So kita tunggu minit lagi ni. Kita tunggu lagi 5 minit kot sir. Kita tunggu lagi 5 minit Kami try announce kat dalam grup WhatsApp je. Okay. Sir. Ya. Saya nak tanya, untuk assignment yang sebelum ni, semua boleh hantar late by 18 Julai ke? Semua hantar by 18 Julai, betul. Okay, baik sir. Kenapa Mia? Ada apa-apa masalah ke? Saya lupa lagi nak masukkan assignment yang kedua tu. Okay, betul. Dah. Boleh masukkan. Yang Masukkan penting terus. 18 hari bulan tu settle semua. Semua dah okay. masuk dah 18 hari bulan tu. Okay, baik sir. Okay. Maknanya doktor untuk 3 assignment kita tu 18 bulan ni last. Ya betul. 18 hari bulan tu last. Boleh masukkan Saya dah buka dah file-file tersebut. So boleh masukkanlah upload semua dekat dalam tu Okey. Semua macam mana PKPD? Okey ke? Tak okey, kerja kat rumah. Kerja kat rumah Bil telefon belum melambung dah. Ya, walai. Saya rindu konon nak travel tengok pakai baju Hawaii hari ni Kan? Konon lah kan. Dan itulah terperap duduk kat rumah ni, tak tahulah, bosan lah. Dia agak mental sikit duduk rumah lama sangat. Boleh tahan juga mentalnya. Mental banyak. Mental banyak Okey. Macam mana nak final ni, assignment banyak ke masing-masing? Banyak sir. Ya ke? Tak apalah, buat perlahan kan.
tak nak memang apa, yalah time ni orang kata time critical lah ni kan, masing-masing kan. Semua dah makan? Dah sir. Alhamdulillah kita tunggu kawan-kawan yang lain. Dah masuk semua? Lagi 4 lagi. Okay, semua nampak kelas? Nampak Nampak sir. Dr. Okay, so saya teruskan maknanya, okay, macam saya bagi tahu pada kelas-kelas sebelum ni, okay, macam mana dalam kata apa, travel fotografi ni, travel estate foto ni, dia sebenarnya macam mana cara kita nak dapatkan gambar yang betul ada nilai sentimental dan juga nilai estetik dia. Okay, dalam nota saya untuk art element and principle ni, bila saya tengok dia adalah nota yang sangat baik dan juga sangat terperinci. Sangat terperinci berkaitan rapat dengan macam mana dia nak dapatkan gambar yang ada nilai estetik. Okey, yang ini sebenarnya dia lebih fokus on the formalistic. Okey, jadi kalau kita tengok balik dia punya nampak dia punya gambar-gambar dia tu ada nampak nilai-nilai estetik dia. So di sini dia telah berikan beberapa tips untuk nak mendapatkan gambar-gambar yang ada nilai estetik. Dan kat sini pun dia ada bagi kata apa definition about the aesthetic. Jadi kalau macam saya bagi tahu sebelum ni, maksudnya estetik ni adalah macam lebih kurang kepada macam keindahan, kecantikan. Jadi maknanya bagaimana kita nak hasilkan gambar-gambar yang ada nilai keindahan ini. Jadi kalau kita tak segambar keindahan, macam saya nyatakan, jelaskan dalam the first class kita yang pertama tu, maknanya gambar ni dia mesti ada first interpretation, mesti ada ciri-ciri mechanical dan juga ciri-ciri formalistik. So 3 benda ni yang kita kena pegang.
Okey, 3 benda ni yang kita kena pegang, dan juga maksudnya apa saja gambar-gambar baik pun dalam bidang advertising ke, travel ke, dalam bidang sport ke atau sebagainya. Jadi maknanya 3 benda ni kita kena pegang. Okey, iaitu interpretation, mechanical dan formalistic. Okay, memang kalau saya sebenarnya kalau setiap kelas-kelas fotografi saya memang konsisten akan bercakap benda yang sama. Sebab bukannya apa kalau kita perasan bidang foto ni dia adalah kata apa fungsinya sama, konsepnya sama, adalah documentation. Dia documentation mungkin dalam aspek documentation the evidence, documentation dalam advertising, documentation dalam journalism. Dia adalah documentation. Jadi gambar itu juga dia ni adalah the recording the image. Apa yang berlaku pada waktu tu, ketika itu, masa itu dan peristiwa itu. Kalau kita faham lah dia punya konsep dalam bidang foto tu. Okey, tetapi kalau kita bercakap dalam nilai estetik, dia lebih bersifat kepada subjektif. Sebab pandangan setiap manusia ni, setiap individu di antara individu yang lain adalah berbeza-beza. Okey, dia tak sama. Okey, jadi konsep yang saya perkenalkan ni adalah konsep yang menjadikan gambar itu bersifat objektif. Sebab apa? Kalau kita nak berikan mesej, memaklumkan kepada audiens, okey, kita tak boleh lari dengan bahawa konseptual gambar tu kena bersifat kepada objektiviti. Yang ini semua kena jelas kat situ supaya kalau saya bercakap terlalu estetik, keindahan itu dia adalah bersifat subjektif. Jadi maknanya semua orang dia ada dia punya macam taste dia yang masing-masing. Ada perbezaan kata apa macam mana dia melihat sesuatu kecantikan itu. Dia tak sama. Jadi that's why yang dalam kelas ni saya nak tengok macam mana saudara-saudari semua membuat penilaian, membuat interpret gambar berdasarkan kepada nilai-nilai objektiviti tu. Okey. Jadi dia dah bagi tahu maklumat yang lengkap. Lepas tu pula dia bantu jugalah daripada kita semua untuk kita memahami nilai estetik tu apa. Jadi kat sini kalau kita perasan ada lebih kurang 6 kata apa bagaimana pemahaman tentang estetik tu. Jadi maksudnya yang pertama sekali adalah see the image around you. Yang ni saya setuju. Sebab kalau kita melihat kepada travel foto ni sebenarnya dia adalah paling senang kita nak attract orang. Untuk orang suka tengok gambar kita, untuk orang itu faham gambar kita dan juga dapat bersama-sama merasai apa yang kita cuba nak gambarkan tersebut. Jadi maknanya persoalan dia, macam mana kita nak pastikan gambar-gambar ini kita macam mana yang kita lihat, itu yang kita rakamkan. Yang itu yang kita kena berpegang lah. Maknanya see the image around you. Yang kedua adalah capture image with maximum impact. So that's why salah satu tanggungjawab seorang fotografer ni adalah kita kena kena betul-betul maksimumkan the knowledgeable about the mechanical, the technical ini semaksimum yang boleh. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan impact. So jadi maknanya kita macam assignment sebelum ni kita dah saudara-saudari semua dah study about the color temperature, white balance. Saudara-saudari semua telah pun memahami tentang macam mana kita nak control the exposure, macam mana kita nak dapatkan movement, macam mana kita nak dapatkan pemahaman kita tentang lighting dan sebagainya. Jadi yang ini kita kita faham secara asas the mechanical tu, tetapi persoalan dia sebagai fotografer macam mana kita nak meletakkan impact pada karya kita tu. That's why kita akan menggunakan segala pengetahuan kita. Kita memanipulate kita punya pengetahuan kita untuk mendapatkan impact kesan image yang baik. Yang mungkin kalau orang kata sebagai wow factor. Yang ini adalah kita faham tentang maximum impact. Okay, yang ketiga adalah develop your visual vocabulary. Jadi yang ini visual grammar, visual vocabulary ni maksudnya kat sini adalah kita kena pastikan maksud yang kita nak sampaikan tu jelas, senang, mudah difahami. Yang ini maksudnya kalau contoh kalau kita nak tunjuk the panoramic, kita kena tunjukkan betul-betul panoramic. Jadi maknanya kita minimizekan macam subjek-subjek yang terlalu dominan. Tetapi kita tak boleh nafikan bahawa subjek dominan tu juga sebenarnya penguat kepada konten gambar tu. Jadi maksudnya macam mana kita nak buat satu gambar itu dia senang dipahami, mudah, tepat dan cepat. Maknanya orang tengok gambar tu orang faham apa yang kita nak cuba sampaikan. Itu nombor 3. Okay, nombor 4 adalah develop your eyes for what work. Jadi maksudnya macam saya sebut pada awal tadi,
Kita kalau gambar yang baik adalah apa yang kita lihat itu yang kita capture. Okey, tapi kita perlukan jugalah kata apa macam peralatan-peralatan yang kata apa yang dapat membantu kita dapat hasilkan gambar yang baik. Jadi itu sebabnya salah satu tanggungjawab kita adalah kita kena pastikan bahawa gambar-gambar kita tu dia seperti dia boleh tangkap mata audiens dan dalam masa sama audiens faham apa yang kita lihat. Yang ini memang kata apa satu tugas yang agak sukar. Sebab kadang-kadang kita lihat tu mungkin tak sama dipahami oleh audiens. Tapi persoalan ni macam mana kita nak dapatkan satu gambar yang kita boleh tonjolkan apa yang kita lihat dan audiens faham apa yang kita lihat. Itu yang saya kata develop your eyes forward and what works. Okay. Yang kelima adalah make your think and plan before you shoot. Okey, jadi macam saya kata, saya tak nafikan jugalah. Kalau kita buat travel fotografi, that's why kita kena study dahulu tempat tu. Tempat tu apa yang menarik, apa yang ada, kat mana, apa dia punya tarikan dia dan sebagainya. Sebab tu untuk assignment final ni, saya minta supaya saudara-saudari semua study. Okey, apa the sense yang boleh menarik perhatian orang, minat orang untuk melawat, melihat tempat itu. So apa kelebihan dia? Apa dia punya kekuatan dia? Yang ini semua kena diketengahkan. Jadi maknanya saudara-saudara semua akan study tempat-tempat tu. Jadi dengan sekarang ni dengan teknologi yang begitu hebat sekarang ni, saya rasa untuk kita study tempat-tempat ni dia tak ada masalah. Jadi maknanya kita tahu menginap kat mana, makan tempat makan yang baik kat mana, apa aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat dekat kawasan tu. Sebab orang nak travel. Orang nak travel dia mesti nak tengok tempat tu bukan saja cantik tapi mesti ada aktiviti yang dia boleh buat. Okey, tak adalah dia duduk kat dalam bilik hotel kan. Jadi dia membosankan jugalah kalau duduk kat hotel kan. Kita pergi jauh-jauh ataupun kita pergi satu tempat tu kita pergi. Kalau plan kita nak enjoy itu maksudnya kita nak pergi melawat sana, nak tengok cari tempat makan yang menarik dan sebagainya. Tapi disebabkan kita tak ada plan, that's why yang mungkin percutian kita tu akan jadi macam zero lah, macam tak ada maknanya pun. Dia tak ada kepuasan. Sebab tu katanya kalau kita nak release tension, salah satu cara untuk kita release tension adalah kita bercuti. Bercutinya adalah kita kena keluar daripada tempat yang kita biasa duduk ni. Tu sebab saya kata salah satu macam mana kita nak release tension lah. Mungkin insyaAllah kalau habis PKP nanti, saya rasa salah satu caranya adalah mungkin saudara-saudari semua boleh keluar. Pergi tengok-tengok tempat yang ikut masing-masing punya taste masing-masing lah. Ada orang suka yang jenis macam urban, ada orang yang suka jenis macam tempat-tempat yang yang macam tenang dan sebagainya, hutan dan sebagainya. Okey, yang ini semua mungkin saudara-saudari semua kena study lah tempat-tempat tersebut sebelum saudara-saudari semua pergi terus maknanya realiti pada waktu yang telah ditetapkan, kita pergi, kita tahu apa benda kita nak buat. Sebab travel foto kita kena jelas bahawa tugas kita adalah kita kena promote tempat-tempat percutian kita tu. Okay, promote dia berdasarkan visual, sama ada still foto ataupun video. Yang ini saya rasa ialah macam mana kita buat tarikan. Macam saya sebenarnya tak banyak, saya suka pergi bandar-bandar. Sebab apa saya suka pergi bandar? Sebab saya suka tengok orang, saya suka tengok basking, saya suka tengok shopping kompleks. Sebab apa? Saya tak suka tempat tenang. Sebab apa? Biasanya kalau tempat tenang ni nanti saya cepat bosan. Itu cara saya lah kalau saya bercuti. Jadi that's why saya akan pilih tempat-tempat contohnya di KL, di Johor, di Pening, atau kalau kat overseas pun mungkin saya akan pilih tempat-tempat yang di bandar. Jadi itu cara saya lah. Mungkin setiap orang ada lain-lain cara kalau untuk bercuti tu. Okey. Okey. Jadi maknanya macam mana kita nak improve? Kita nak improve tu adalah kita memahami macam mana kita nak dapatkan nilai-nilai estetik tu. Jadi saya rasa kalau dalam presentation ni sebenarnya dapat membantulah saudara-saudari semua nanti bila kita nak membuat sesi kritik ataupun interpretation gambar-gambar. So jadi boleh gunakan nota ini untuk membantulah dalam kita nak menerangkan dia secara formalistik. Formalistik ni maksudnya kalau kita perasan dia ada lebih kurang 5. Yang pertama adalah art element membabit kepada element of art lah. Ini biasa. Ini simple.
line, color, tone, shape, texture, space kan. Ini dalam art element lah. Yang kedua adalah design principle. Balance, emphasis, contrast, movement, rhythm, pattern, repetition. Ini adalah lebih kepada design principle. Okay, design konsep kita adalah composition, juxtaposition and perspective. Kemudian baru kita akan masuk dengan compositional guideline. Maknanya baru kita masuk rule of third, golden means, leading line. Yang ini sebenarnya membantu kita sebenarnya apabila kalau kita nak baca gambar dan kalau kita nak menerangkan dia dalam aspek formalistik. So jadi maknanya saudara-saudari semua kena bagi tahulah kot apa dalam art element apa, design principle apa, design conceptual ni apa, composition ni apa. Okay, apa yang relevan dekat gambar tu. Jadi maknanya janganlah kata apa ambil semua ni kan, ambil benda-benda yang penting-penting je. Supaya saya tak nak nanti kata apa presentation tu terlalu banyak sangat. Saya tak nak style karangan-karangan, saya tak mau. Saya just nak point-point je. Simple je saya nak. Jadi maknanya mungkin dalam formalistik inilah kata apa guideline yang kita boleh cover, yang kita boleh terangkan mengikut guideline yang telah saya berikan nota ni. Okey. Dalam nota ni pun bagus sebenarnya. Dia ceritakan secara terperinci apa itu line. The line ni terbagi banyak line. Yang ini saya rasa saudara-saudari semua boleh baca sendiri, boleh tengok sendiri, fahamkan. Sebab apa? Dalam bidang foto, penting juga line-line ni. Line-line ni yang kita nak tunjukkan dia punya, kata apa, ada elemen-elemen of art. Okay, macam mana kita nak menggambarkan line-line ini semua boleh bantu kita untuk dapatkan gambar yang ada nilai estetik, yang menarik. Sebenarnya dalam seni, penting jugalah untuk kita nak menonjolkan line tersebut. Jadi mungkin dia ada banyak line kat sini. Okay, macam contohnya colour. Colour lebih kepada macam psychological. Dia nak attract mata orang untuk lihat sesuatu warna itu lebih menarik. Jadi warna tu pun salah satu cara lah juga untuk menarik perhatian audience untuk melihat gambar yang kita hasilkan ni. Yang ini saya rasa pemahaman kita tentang warna, psychological of colour, kita faham macam mana hue, intensity, saturation, value dia. Dalam nota ni dia dah ceritakan secara terperinci lah berkenaan dengan colours dan sebagainya. Dia sangat bagus sebenarnya. Okay, saudara-saudari semua, kalau mungkin kenapa pentingnya elemen-elemen of art ni? Sebab daripada kat situ kita boleh menjelaskan kepada audience kata apa tema, konsep yang kita telah pilih. Jadi maksudnya kata apa macam contohnya warna, kerana warna tu dia boleh membangunkan karakter subjek. Jadi yang ini kerana warna tu juga dia boleh menarik attraction. Dia boleh menarik minat. Boleh menarik minat orang untuk kata apa tengok sesuatu image tersebut dengan lebih mendalam, lebih kata apa lebih menghargai nilai seni tu. Jadi itu sebabnya warna pun main peranan dalam kita membangunkan karakter tu. Okey, begitu juga kalau nota ni memang sangat detail, macam saya sebut tadi tu the colour psychological. Contohnya macam dia bersifat universal. Contohnya warna merah. Merah menggambarkan apa, kuning menggambarkan apa, green menggambarkan apa, blue menggambarkan apa. Jadi maknanya setiap warna itu mesti menggambarkan the impact of the emotional. Skala psikologi. Dia memang bawa kesan kepada kata apa audience tu kalau tengok gambar kita. Okey? Begitu juga macam mana color psychology juga boleh berguna dalam branding ni. Jadi branding ni penting jugalah sebab dia nak menarik minat orang untuk memahami kata apa sesuatu warna-warna yang boleh digunakan dalam branding ini. Okay, tone. Saya rasa tone ni pun banyak jugalah tone yang kita boleh gunakan. Yang ini saya kata pilih nanti. Jangan masuk semua sebab kalau masuk semua ni nanti kan dia jadi terlalu banyak. Okay. Macam geometric shape. Ini adalah bentuk shape. Shape. Saya rasa nota ni memang sangat lengkap. Dia ceritakan secara terperinci berkenaan dengan semua elemen-elemen yang ada dekat dalam dalam seni, dalam membangunkan nilai estetik tu. Okey, cuma saya nak lompat sikit. Kalau saya buka salah satu kan jadi panjang nanti. Okey. Saya rasa ni boleh baca sendirilah. Okey. Cuma saya nak tunjukkan ada beberapa kata apa tip-tips yang bagaimana gambar tersebut dia boleh
kata apa, memahami macam mana kita nak dapatkan nilai estetik dalam gambar tu. Okey, ini tak apalah ini dalam design Okey. Jadi kalau kita tengok balik, nota ini dia tengah menceritakan, maksudnya kalau kita nak menghasilkan gambar yang baik, kita kena pastikan untuk kita kena faham the art element, design principle, composition guideline. Okey, jadi maksudnya apabila kita faham elemen-elemen ini, insya-Allah kita dapat mengubah suai ataupun mungkin menyusun atur subjek-subjek dalam gambar kita tu dengan lebih baik lagi so kita faham macam mana dapat konsep-konsep gambar yang boleh menarik perhatian, macam mana kita nak gabungkan elemen-elemen of art ini dalam kita punya gambar kita yang ini semua adalah berlandaskan kepada pemahaman kita terhadap seni Okay, yang kedua mungkin kerana pemahaman kita tentang dalam ciri-ciri formalistik ni, dia dapat membangunkan sesuatu gambar yang kreatif. Gambar yang kreatif ni maksudnya gambar tu dia ada macam kekuatan dia. Sebab tu saya kata kita nak dapatkan the impact gambar yang ada, kata apa, yang ada nilai-nilai estetik, yang ada impact, yang bila orang tengok tu dia ada wow factor. Okey, tapi wow factor ni macam saya kata dia bergantung pada nasib. Sebab kalau kita boleh gabungkan ketiga-tiga elemen yang saya sebutkan tadi tu, iaitu interpretation, the mechanical dan formalistic, gambar tu pasti akan ada wow factor. Tapi kalau kita tak dapat, mungkin kalau kita salah satu konsep tersebut kita abaikan contohnya kalau kita hanya buat interpretation sahaja tapi tak ada mechanical, tak ada formalistic, gambar tu dia tidak ada macam wow factor yang sewajarnya, yang sepatutnya. Jadi kat sini saudara-saudari semua dalam assignment final nanti kena tonjolkan apa yang saudara-saudari faham tentang aspek-aspek formalistik tu. Dalam formalistik, dalam nota yang tadi tu dia dah ceritakan secara terperinci berkenaan dengan aspek-aspek formalistik. Okey, itu formalistik tu dah settle lah. Okey, kalau aspek interpretation, kena pastikan makna dan maksud gambar tu kena jelas. Kena straight to the point. Kalau sebut advertising ni, dia tak boleh ada macam the abstract, double meaning semua tak boleh. Dia kena terus straight to the point. Apa yang kata apa maksud makna gambar yang kita nak ketengahkan tu. Supaya audience tu dia lebih cepat faham, dia lebih tahu maknanya jelas, dah senang lah dia faham. Sebab saya kata kadang-kadang fotografer ni dia ni kadang-kadang dia terlalu nak buat abstract sangat. Bila terlalu abstract sangat, audience dia akan interpret benda tu different. Bila different maknanya dia akan interpret, kalau dia tak faham dia akan membuat interpretation tu berdasarkan kepada knowledgeable dia dan juga experience dia. Yang itu nanti bila berlaku benda tersebut, so maksud gambar tu dia akan jadi macam dia tak sampai. Sebab tu fotografi ni yang unik ni adalah maksud gambar tu diterangkan secara visual. Maknanya orang tengok, orang cuba interpret berdasarkan apa yang dia faham, knowledgeable dia dan experience dia. Yang ini kita tak boleh lari. Sebab tu as a photographer, lagi-lagi kalau dalam bidang advertising fotografi, kita kena pastikan gambar yang kita hasilkan tu, kata apa, maksud tu dia akan jelas, mudah difaham oleh audience. Itu yang kita apa, cabaran jugalah. Jadi maknanya dalam sesama kita pun nak masukkan elemen-elemen art ni pun nak masukkan juga dalam gambar-gambar kita tu. Okey. Dan seterusnya, gambar yang baik adalah mempunyai ciri-ciri mechanical. Mechanical yang kata apa, yang mungkin betul. Yang betul, bukan mungkin betul, yang betul. Maknanya exposure, lighting tu cukup. Kita kalau nak buat high shutter, gambar tu kena freeze. Kalau nak buat low shutter, gambar tu nampak seolah-olah macam ada movement dan sebagainya. Yang ini bergantung kepada kreativiti kita. Jadi maksudnya mungkin contohnya kita nak dapatkan impact gambar, contohnya macam Kuala Lumpur. Nampak kita main dengan lighting, artificial light dengan natural light, macam gambar kat belakang saya ni. Okey, nampak gambar langit punya cahaya dengan bangunan-bangunan punya cahaya ni dia boleh disatukan. Lepas tu pula dah nampakkan impact dia, kan nampak jalan-jalan ni, jalan raya tu kan, kereta nampak jalur-jalur lighting tu kan. Itu kita boleh buat low shutter. Tapi dalam masa sama, bangunan tu, sisi bangunan tu, fizikal bangunan tu dia adalah kata apa, clear.
Dia tak nampak shaking dan sebagainya. That's why kita kena pandai gunakan tripod, kita kena tahu kata apa macam mana control exposure, low shutter tu, berapa second, lepas tu aperture tu bukaan dia bagaimana, dan kita perlukan juga kata apa macam apa peralatan-peralatan, equipment yang boleh bantu kita dapat hasilkan gambar yang baik. That's why ini adalah salah satu skill yang ada dalam travel fotografi ni. Jadi maknanya untuk ambil gambar travel ni bukan satu benda yang mudah. Sebab nak ambil gambar travel ni dia memerlukan skill yang kata apa yang tinggi, dan juga mempunyai pengalaman yang kata apa yang dapat membantu dia lah, pengalaman dia visualize sebelum ni, study dia about tempat tu dan sebagainya. Jadi maknanya dapat membantulah dia untuk hasilkan gambar travel yang baik, yang ada kesan, yang ada impact tu. Yang saya nak adalah yang mesti ada impact tu. Okay, jadi the last assignment nanti, iaitu assignment number 3 ni, yang terakhir ni, saudara-saudari semua kena kata apa, kena ada nilai estetik, kena ada nilai kreativiti, dapat menilai sesuatu gambar tu baik ataupun tidak, untuk kita nak promotekan gambar tu. Dia jangan macam kita just masuk je gambar, kita tak kira gambar tu boleh menarik perhatian dan sebagainya. Kiranya macam saudara-saudari semua adalah pemandu pelancong lah. Pemandu pelancong. So nak prepare kan, nak bagi penerangan kepada pemandu pelancong, ini tempat-tempat yang menarik, of course dengan cara kita visualizekan dia. Okey, ada juga yang tanya pada saya, doktor, kalau kata apa saya nak tambah dengan video dan sebagainya, boleh, tak ada masalah. Kalau video tu boleh attract orang untuk pergi ke tempat tersebut, okey, tidak ada masalah. Mungkin video tersebut boleh bantu untuk memudahkan lagi kata apa penerangan kita. Tapi video ni macam saya sebut, dia janganlah kata apa video tu pula yang present. Saya nak saudara-saudari semua present, okey, apa yang menariknya pada tempat tersebut. Lepas tu mungkin saya akan minta pilih hanya 1 ataupun 2 gambar saja untuk saudara-saudari semua kritik berkenaan dengan gambar yang dihasilkan tu. Okey, gambar yang dihasilkan tu untuk dikritik ni, tak semestinya gambar tu kena gambar yang baik. Mungkin gambar yang buruk ke, mungkin gambar ni mungkin saudara-saudari kata nampak gambar ni tak sesuai untuk travel foto. Apa sebab? Bagi tahu. Dalam interpretnya kurang, mechanical-nya kurang, formalistiknya kurang. Jadi maksudnya kita dapat terangkan kenapa, apa sebab, mengapa kita menolak gambar tersebut. Yang ini memerlukan kata apa skill saudara-saudari semua, pemahaman, ada understanding terhadap konsep dalam fotografi itu. Dapat tak semua? Clear tak? Clear, sir. Laju sangat ke? Doktor, saya nak tanya balik. Tadi pada 5 gambar tu, cuma 1 atau 2 gambar yang ada proses kritikan tu lah. Okey tak? Yang untuk final perlu ada kelima-lima kena kritik. Kelima-lima kena kritik. Tapi nanti masa presentation mungkin saya akan minta 1 ataupun 2 yang kena kritik. Macam tu je. Tak buat 5-5 pun tak sempat kan. So apa kelas ni ramai. So jadi mungkin saya akan minta lah saudara-saudara semua mungkin 1, mungkin 2 untuk buat sesi kritikan tu. Dan sesi kritikan tu mesti ada interpretation, mechanical dan formalistik. Okey, yang sesi kritikan 1 atau 2 gambar, tapi yang submit 5 gambar lah. Ya betul. Okey, baik Doktor. Okey, macam saya sebut tadi, sesi kritik tu gambar yang dihasilkan atau gambar yang nak dikritik tu tak semestinya gambar yang baik. Mungkin gambar yang mungkin saudara-saudari rasa macam nak kena tambah baik lagi ke apa ke kan, itu pun boleh juga dibuat. Tak ada masalah. Okey, lagi? Ada soalan? Saya nak tanya. Ya, Hairin. Okey, doktor nak untuk assignment kita ni dia buat aktiviti untuk tempat pelancongan kita nak pergi tu kan? Ya, betul. Kalau saya buat aktiviti tu, ambil gambar sunset dekat kawasan tu. Boleh? Dan gambar yang aktiviti tu semua saya ada 5 keping gambar, 5 tu gambar sunset. Boleh ke? Tak ada. Dia macam ni. Dia bukan. Maksudnya, ni bercakap pasal kritik 5 kritik tu. Soal gambar. Gambar. Aktiviti yang boleh dibuat kat kawasan tu kan. Tapi untuk assignment saya ni, saya nak buat aktiviti kat tempat tu, ambil gambar sunset. Sebab kawasan tu sunset dia cantik. Kat mana tu, Hairin? Dekat PD. Oh, kat PD. Okey. Maknanya boleh lampirkan contoh-contoh gambar sunset yang memang Hairin rasa macam the best sunset ke apa ke, boleh? Tak ada masalah.
Okey, faham. Tapi ingat, jangan tengok gambar sunset je. PD tu mungkin ada tempat makan dia, mungkin ada hotel dia dan sebagainya. Ini macam info lah. Info kita bagi tahu kat PD kalau kita pergi, kalau tempat makan kat sini. Kalau kenderaan ni, ambil kenderaan ni. Kalau hotel, ada pilihan hotel-hotel. So ambil lah gambar-gambar bangunan hotel tu apa semua kan. Macam tu. Okey? Faham. Okey. Lagi? Doktor, yang slide tadi Doktor share kat mana? Ya? Slide yang tadi Doktor share tadi. Ada dekat kata apa I discuss minggu yang ke-12. Saya Doktor. 11 ataupun 12. Antara saya 11. Yang 12 ni yang paling terbaru tu lah. Praktis pun lebih kurang sama je. Sebenarnya macam mana kita nak bangun ke kreatif. Sebenarnya nota tu memang dia mudah dipahami lah. Just baca dan gunakan nota tersebut dalam kita membuat proses kritikan. Dapat Okey. Ada lagi nak tanya? Okey, saya nak tanya je lah. Ni tanya je tanya je. Sempat 18 hari bulan ni untuk submit? Macam tak je sir. Boleh tangguh ke depan ke? Okey, kalau tangguh ke depan tapi presentation tu macam mana? Kalau hari lain, Okey, saya ada dua cara. Okey. Pertama, okey, boleh tangguh, saya bagi boleh tangguh sehingga 25 hari bulan. Okey. Maknanya submit slide. Okey, submit slide slide tersebut mesti di PDF-kan dan upload dekat dalam iDiscuss final. Okey, dapat tak semua? Clear? Okey. Presentation saya bagi dua pilihan. Sama ada nak pilih hari lain iaitu pada 25 hari bulan tu ke atau buat video presentation. Habis cerita. Mana satu yang mudah? Macam saya sendirilah kan, saya punya pandangan lah. Untuk saya sendiri, better saya present. Kalau video ni takut, itulah macam nak record lagi satu hal. Nak record satu hal kan? Okey. Saya rasa presentation okey kot. Presentation untuk saya jugalah. Okey. So, sanggup ke 25 hari bulan tu ataupun 17 tu present tempat je? Okey tak? Saya prefer 25 kita present je doktor. 25 present. Setuju. Okey. Itu hantar semua. Hantar dan present. Nota dah present 25 hari bulan tu. Boleh? Boleh ke sir? Okey, saya tak ada masalah. Mana yang mudah? So, maknanya kalau adakah semua setuju kita present 25 hari bulan berserta dengan final submission pada 25 hari bulan. Kalau setuju, raise the hand. Nampak macam semua setuju sir. Majoriti Majoriti Jadi ramai setuju. Okey, so jadi maksudnya saya anjakkan submission assignment tu 25 hari bulan. Okay, tapi 17 tu buat kelas jugalah. 17 tu mungkin saya akan lebih gulung saja, mudah je. So kita akan buat 25 hari bulan, submission kita akan buat daripada pagi kot. Saya ingat spare saya buat pagi, saya rasa tak lama pun. Just kita buat quick presentation. Yang penting sebenarnya apa? Yang penting adalah assignment tersebut disubmit dekat YouFuture pada 25 hari bulan tu sebelum pukul 12.30 malam. Okey, boleh. Baik, saya faham. Boleh. Sebelum 12.30 malam. Sebab sebelum masa tu kita punya kelas ada test Mandarin. So agak jugalah. Sebab apa tak ada orang mohon, saya senyap je lah. Okey sir. Kalau ada orang mohon, saya okey je. Kan? Tapi ini pula saya yang offer pula. Kan? Mana tu? Sebab saya faham semua sibuk. Ya, kita orang pening ni. Kita orang tengah pening. Banyak clash dengan assignment lain. Okey, tak apa. Okey, tak ada masalah. Saya bagi masa 25 tu cukup? Cukup sir. Cukup tak? Cukup tu insyaAllah. Lebih cukup. Terlebih cukup Okey, so jangan risau. So saya bagi masa sehingga 25 hari bulan untuk submit assignment final. Dan kita mohon semua kosongkan jadual pada 25 hari bulan Julai tu untuk proses presentation Okey semua? Presentation jangan risau. Kita akan buat start pukul 10 pagi.
mungkin kita akan habis tengah hari. Dia dalam setakat 2 jam je. Just present saja, tak ada masalah. Dia sebenarnya present dia tu bagi tahu tempat yang best, yang menarik, apa aktiviti secara ringkas. Kemudian pilih satu. Saya ingat macam ni dah. Setiap seorang pilih hanya satu lah. Saya ingat satu je lah kot. Satu je gambar yang untuk dikritik. Habis kita. Tapi tak payah buat slide baru. Pakai je slide tu. Clear tak? Cantik sir, cantik. Jangan buat slide baru. Ya, sir. Terima kasih doktor. Boleh? Boleh Okey, alhamdulillah. Okey, so ada soalan? Buat masa ni saya clear sir. Yelah, dengan PKP, dah PKP, assignment banyak lagi kan. Pening kepala juga dengan kerja lagi. Kerja Kerja rumah work from lagi. home lagi. Kat rumah lagi kan. Tapi kan saya cakap tu seorang, saudara-saudari semua hebat. Bukan senang nak belajar ODL dalam sesama kerja, dalam sama nak set assignment, dalam sesama nak sedangkan keluarga. Memang bukan senang. Jadi, that's saya sebut banyak kali mungkin kata apa, kita tension sekarang. Tapi ingat, untuk kita nak berjaya, memang kita kena bekerja keras. Tak ada kejayaan yang tanpa bekerja keras. So jadi maknanya, it's okay kalau rasa stres. Okay, tapi cuba bayangkan bila esok saudara-saudari semua dapat menghabiskan degree ini dengan jaya dia. Fikir yang tu saja. That's why niat tu mustahak. So don't worry, memang saya kata stres ni adalah benda yang kata apa, yang kalau tak belajar pun, kalau kat mana-mana pun, memang kat mana-mana pun stres. Jadi cara kita mengurus stres kita dengan baik. Tapi saya cakap tu sekarang memang cabaran dia memang sangat hebat. Lagi-lagi dengan PKP ni, lagi-lagi dengan kerja lagi, dengan belajar lagi, bukan satu benda yang senang. Dan insyaAllah dia akan buat saudara-saudari semua akan lebih strong dan lebih kuat. Okay Clear Ni motivate lah sikit kan. Terima kasih banyak. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Okay. So ada apa-apa soalan lagi saya buka? Tak ada sir. Tak ada lagi? Confirm? Sure? InsyaAllah Tak tak ada, ada. Tak ada Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai sini je kelas kita. Okay. Siapkan assignment. So 17 hari bulan ni adalah seminar yang kelima. Saya akan buat penggulungan. Saya akan gulungkan semua. So nanti kita akan buat final presentation pada 25 hari bulan Julai nanti insyaAllah. Okay. Pada sesiapa yang masih kata apa ada hutang-hutang assignment nombor 1 dan nombor 2 tu, saya minta sebelum 25 tu, saya bagi sebelum 25 lah. Sekali lah. Sebelum 25 atau pada 25 hari bulan tu boleh kata apa upload dalam your future. Kalau boleh uploadkan. Bukan kalau boleh, memang kena pun. Kena uploadkan. Sebab saya harap 25 hari bulan tu done. Cukup. Dan lepas tu merdeka. Saya tak adalah kalau tak adalah saya nak telefon, nak tanya kenapa tak hantar dan sebagainya, sebab saya memang ingat 25 hari bulan tu saya nak terus masuk markah. Nak masuk markah dan sebagainya. Sebab kalau boleh saya nak settlekan cepat. Sebab apa? Yalah, saya pun dengan ada beberapa subjek lagi pun saya pegang kan. Jadi nak kena settlekan cepat benda tu. Jadi saya mohon kerjasama, siapa yang belum siap ataupun mungkin belum submit lagi, saya minta supaya submit sebelum atau pada 25 hari bulan ni insya-Allah. Okay Okey sir. Faham, sir. Banyak. Okay, sir. Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa kelas kita sampai kat sini saja, ringkas saja. Sebab apa? Saya lebih fokus on the brief pasal formulistik pada hari ini dan saya percaya nota-nota saya saudara-saudari semua dah baca. Okay. Gunakan nota-nota tersebut dalam proses kata apa membuat kritikan insya-Allah. Kalau boleh ayat-ayat dia tu kena kalau apa menggunakan ayat-ayat yang profesional Okey, jadi kalau tak ada apa-apa kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okey, so kita jumpa seminar kelima nanti kelas. Nanti insya-Allah saya akan